Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5, di mana kami akan membentangkan mengenai pasal politik dan kepimpinan yang bertajukkan kepada pengurusan dan pentadbiran kepimpinan Islam di Malaysia adalah sangat lemah, di mana kami bersetuju di dalam perihal ini. Daripada kumpulan 5 ini, kami mempunyai 6 orang ahli. Yang pertama iaitu saya sendiri yang handsome, iaitu Abdul Aziz bin Osman, Wijdan bin Muhammad Rosli, Muhammad Bilal bin Muhammad Ramakrishnan, Muhammad Wajidi bin Fauzi, Muhammad Firdaus bin Mosik dan Muhammad Sulhi bin Saviruddin. Seterusnya kami akan masuk ke pengenalan. Jadi dipersilakan saudara Wijdan. Kita tengok pada pengenalan. Malaysia ni merupakan sebuah negara monarki yang berperlembagaan, menjadi pemilih untuk rakyatnya terdiri daripada orang Melayu yang beragama Islam. Dan Islam merupakan agama rasmi Malaysia serta pentadbiran Islam diambil di Malaysia melalui perkara-perkara perlembagaan persekutuan. Okey, secara amnya Malaysia mengamalkan pengurusan dan pentadbiran Islam walaupun Malaysia tidak mengamalkan undang-undang pentadbiran Islam secara menyeluruh. Tetapi negara-negara Islam yang lain seperti Saudi, UAE dan Pakistan. Usaha berterusan kerajaan Malaysia telah berjaya menyepadukan proses pengislaman ke dalam pelbagai sektor negara yang sedia ada. Contoh memperkenalkan nilai-nilai Islam ke dalam pentadbiran merupakan salah satu usaha kerajaan untuk menerapkan nilai-nilai Islam kepada pentadbiran. Contohnya, banyak jabatan-jabatan agama setiap negeri berjaya menumbuhkan sekolah-sekolah Arab dan bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah, madrasah dan tasfiz dan sebagainya. Ini adalah satu pendekatan. Kita pun tengok JAKIM sendiri pun peruntukannya agak tinggilah pada sekolah-sekolah dan madrasah, tasfiz dan sebagainya. Namun begitu, kecekapan di dalam pentadbiran pentadbiran dan kepimpinan Islam dilihat agak lemah kerana nilai-nilai Islam yang harus diterapkan. Kita tengok di sini, di Malaysia tak lain dan tak bukannya kelemahan pada institusi agama negeri, tapi yang lebih lemahnya dari segi kepolitikan. Sebab politik ni, kalau kita mengambil kira politik agak kritikal dari segi perselisihan fahaman yang menyebabkan title dan imej Islam itu dijadikan sebagai bahan dan ejekan untuk melemahkan nilai-nilai yang sepatutnya Islam itu diataskan sepenuhnya mempunyai nilai-nilai tersebut. Maka ini menandakan bahawa pengurusan dan kepimpinan Islam di Malaysia dilihat sebagai lemah dan gagal secara hakikatnya. Kita boleh tengok sendiri perselisihan antara UMNO, PAS dan Perikatan Nasional PH sendiri pun agak ke arah keruntuhan juga kerana perselisihan di antara muafakat dan masing-masing mahu membawa jalan dan ingin menyelaraskan dalam satu pandangan saja, tidak mahu berjalan seiring dalam menerima kepelbagaian pandangan dalam politik. Sekian. Okey, saya akan sambung pada bahagian seterusnya. Terdapat contoh negeri-negeri yang mengamalkan unsur perundangan Islam. Terdapat beberapa peruntukan dan amalan undang-undang yang berkait dengan aspek demokrasi di negeri-negeri Malaysia. Hal ini disokong oleh Muhammad Iman pada tahun 1994 yang berpendapat bahawa mazhab rujukan Malaysia berpaksikan Ahli Sunnah wal Jamaah. Seterusnya, daripada bahagian negeri-negeri yang mengamalkan perundangan ini, saya berminat untuk menjelaskan tentang Kelantan digelar Serambi Mekah kerana ia sinonim dengan identiti kerajaan Islam. Pada saya, gelaran Kelantan sebagai Serambi Mekah adalah yang paling hebat. Secara ringkasnya, memberitahu rakyat Kelantan begitu dekat dengan penduduk Mekah dari dulu hingga sekarang. Terdapat tokoh-tokoh hebat seperti Tok Kemari dan Tok
penduduk yang mengharumkan nama Kelantan di negara dan wilayah dunia. Asal Menteri Negeri Kelantan Ni Abdul Aziz Nikmat, antaranya yang paling unik adalah mengajarkan kuliah Jumaat pada waktu pagi di Pasar Besar Kota Baru Kelantan. Di situ kita dapat mendengar rakaman sambil ketika di pasar. Antaranya yang lain adalah penjualan arak diharamkan. Pasar Raya Serai sekalipun di Kelantan dilarang untuk menjual arak. Seterusnya, jualan pasar malam akan berhenti selama 30 minit untuk solat maghrib. Dan seterusnya adalah tiada disko, karaoke maupun pawagam. Karaoke dan pawagam bagi saya masih tidak boleh dibicarakan untuk diwujudkan di negeri Kelantan, selagi tidak mencampur lelaki dan perempuan Nabi. Saya dia langsung memperjelaskan bahawa peti Kelantan antara yang terbaik dan perlu dicontohi oleh negeri lain. Hal ini juga penerimaan rakyat Kelantan dengan pemerintah itu sendiri kerana percaya dengan kuasa dan kemampuan pemimpin Kelantan, kemampuan dan pemimpin yang dapat memberi banyak manfaat kepada rakyatnya. Sekian. Terima kasih kepada Saudara Sulhi. Tetapi di sini saya menambah sedikit lah. Di mana walaupun negeri Kelantan ni dia cuba mengamalkan beberapa unsur-unsur penerapan pentadbiran Islam, akan tetapi kebanyakannya sudah menjadi indah kabar daripada rupa, kerana dari sudut infrastruktur, pembalakan serta jurang kemiskinan adalah menjadi lebih ketara daripada sasaran yang mana perkara ini harus ditambah baik. Keadaan ini menjadi lebih teruk apabila PAS berpisah daripada rakan sekutunya, iaitu Pakatan Rakyat. Seterusnya yang menjadi Pakatan Harapan pada hari ini. Ini jelas walaupun sesebuah negeri atau pentadbiran itu cuba menerapkan larangan dan pengharaman yang jelas dinyatakan di dalam Islam, namun hakikatnya jika nilai-nilai itu sendiri tidak diterapkan terhadap gaya kepimpinan, maka kegagalan adalah masih wujud. Dan akhir sekali, Kelantan walaupun pada satu walaupun satu ketika dahulu adalah sebuah negeri yang mengamalkan penerapan Islam tersebut, tetapi jika berlakunya rasuah dan terus berlakunya ketidakperhatian kerajaan terhadap rakyatnya, maka masih wujudlah perkara-perkara yang menggagalkan sesebuah pentadbiran itu. Seterusnya kita akan masuk pentadbiran dari segi konteks dan pentadbiran Islam. Dipersilakan Saudara Bilal bin Muhammad Ramakrishnan. Okey, seterusnya kepimpinan dari sudut pandang kepimpinan Islam. Al-Quran mengungkapkan banyak ayat yang menyentuh hubungan pemimpin dengan rakyat, baik dari segi hak dan tanggungjawab. Ciri-ciri kepimpinan yang bertakwa, kejayaan pemimpin yang bertakwa, kejayaan pemimpin yang beriman, kegagalan pemimpin yang khianat, dan keruntuhan bangsa dan negara kerana kebobrokan pemimpinnya. Kepimpinan merujuk kepada kemampuan mengambil peranan mempengaruhi orang lain ke arah kebaikan. Seorang pemimpin perlu mempunyai personaliti yang mampu mempengaruhi orang lain serta bersedia ditegur atau dikritik oleh orang lain. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak tahu mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya mengenai apa yang dilakukannya. Surah Al-Isra ayat 36. Terdapat 3 ciri utama dalam kepimpinan Rasulullah SAW, iaitu wawasan yang jelas, nilai baik dan daya kekuatan. Pemimpin yang mempunyai wawasan jelas memiliki kemampuan berfikir dalam pelbagai pendekatan bagi mencari alternatif, serta mampu memperjelaskan atau memperhalusi sesuatu yang abstrak kepada yang nyata. Memimpin orang lain dengan nilai kasih sayang, teladan serta mempunyai nilai integriti dalam diri. Memiliki daya kekuatan hingga mampu menggerakkan hati orang lain serta mempunyai daya tahan fizikal dan mental.
Terdapat pelbagai perbelahan sesama pemimpin Islam serta perpecahan serta pergolakan di antara pemimpin Islam, terutamanya yang melibatkan parti politik orang Melayu Islam. Kita dapat lihat melalui krisis yang berlaku di antara PAS UMNO berpunca daripada PAS yang ingin membawa UMNO menyertai Perikatan Nasional demi tujuan penyatuan politik di antara blok Parti Bersatu Pribumi yang ditokohi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Daripada kesan ini kita dapat lihat bahawa Parti UMNO yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bersetuju jika PAS menyertai Perikatan Nasional. Kerana di atas sebab kepentingan politik masing-masing dengan alasan PAS UMNO sudah ada Muafakatan Nasional. Kesan daripada ini kita sendiri boleh lihat dari sekarang betapa hubungan Muafakat Nasional makin ke arah kejatuhan dan krisis tidak kesepahaman dalam penyatuan politik. Okey, saya itu saja dari saya. Ayat 36 tu tak tepat kalau kita nak letakkan pentadbiran. Sebab ayat itu dia lebih kepada wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu maf'ula. Ayat ni adalah ayat larangan daripada kita bercakap benda yang tak sure. Dari segi dari konteks Islam, ayat yang lebih tepat kita kena gantikan kepada surah An-Nisa ayat 56. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Maksudnya, wahai orang beriman, bertakwalah taatlah pada Allah dan Rasul dan pemimpin kamu. Jika kamu terdapat pemimpin kamu itu tidak sehaluan dengan Allah dan Rasul, maka tinggalkanlah. Ayat itu lebih tepat daripada ayat ayat ni tentang ayat menerapkan akhlak. Ya. Okey. Masya Allah, Wujidan, saudara Wujidan. Terima kasih di atas teguran itu. Seterusnya kita akan masuk kepada punca kelemahan kepimpinan dan pentadbiran Islam. Dipersilakan saudara Wajdi. Baik, seterusnya adalah punca kelemahan kepimpinan dan pentadbiran Islam. Punca pada hal ini adalah kerana kesan kekurangan integriti yang bermula daripada para pemimpin, pelaksana dan rakyat. Individu dan masyarakat terus menyebabkan rasuah dan salah laku dan telah lama menjadi salah satu penyakit sosial yang mewarnai tamadun sosial. Rasuah dan salah guna kuasa umpama barah yang telah wujud dalam masyarakat sejak sekian lama. Natijahnya, menjadi tanggungjawab semua unit dalam masyarakat untuk berganding bahu, membantras dan menghapuskan rasuah sebelum ia menjadi pembunuh senyap dalam masyarakat dan budaya kerja. Hasilnya, akan menjadi ekonomi yang lemah, tidak berdaya saing dan tidak pembaruh serta masyarakat yang memberi kesan kepada pembangunan negara yang mundur dan miskin. Yang dimaksudkan ialah perkembangan semua aspek kehidupan akan turut dipengaruhi. Pada tahun-tahun sebelum ini terdapat salah satu kes rasuah, iaitu kes rasuah hartanah daripada Felda. Ini antara kes rasuah yang berprofil tinggi sebab ia melibatkan ahli politik Malaysia, iaitu Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang merupakan bekas Menteri Wilayah dan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda pada Disember 2010. 9 daripada tuduhan melibatkan rasuah di bawah Felda Investment Corporation FIC bernilai lebih dari 3 juta. Tuduhan didakwa di bawah Seksyen 16A Akta SPRM 2019 atas kesalahan meluluskan pembelian hotel bertaraf 5 bintang, iaitu Merdeka Palace Hotel dan Suites di Kuching, Sarawak dengan nilai harga RM50 juta lebih dengan nilai lebih daripada yang sepatutnya direkodkan, iaitu 110 juta. Termasuk pembelian hotel 5 bintang Grand Plaza Kensington di London pada tahun 2014 dengan harga lebih tinggi dari harga asal sehingga merugikan anak syarikat Felda. Isa Samad dijatuhi hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan dan denda 5 kali jumlah suapan bagi setiap pertuduhan yang berjumlah 15.45 juta. Felda juga terbalik dengan skandal hilang hak ke atas 3 bidang tanah di Jalan Semarak bernilai 250 juta melalui transaksi meragukan sejak 2015 lagi. Terima kasih. Seterusnya.
Okey, seterusnya adalah mengenai contoh-contoh yang boleh diperbaiki. Antara perkara yang boleh kita amalkan untuk memperbaiki ini adalah dengan menerapkan nilai-nilai Islam sebagai pemangkin kepada penghapusan unsur-unsur yang membawa nama buruk kepada negara dan boleh dianggap sebagai musuh negara. Antara 11 nilai Islam yang boleh diterapkan ini adalah amanah, tanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, rajin, bersih, berdisiplin, bekerjasama serta bersyukur. Di mana penerapan dasar Islam di dalam pentadbiran ini telah pun diamalkan oleh kerajaan pada tahun 2008. Ini kerana 11 nilai ini dipilih kerana ia adalah elemen yang boleh diterima sebagai kunci dalam menjalankan urusan kehidupan pentadbiran negara sebagai komponen pertama penyebaran Islam, yang mana ia adalah berdasarkan tanggungjawab kerajaan untuk memastikan kelicinan kerajaan pentadbiran yang merupakan saluran terpenting dalam pelaksanaan sesuatu dasar. Ini bermakna penerapan nilai asas dalam garis panduan pengurusan Islam ni adalah menyeluruh dan pembentukan yang berfungsi dalam kehidupan setiap orang, iaitu ia ke arah meningkatkan harga diri pada tahap yang tinggi di dalam kemurnian akhlak dan tingkah laku di kalangan rakyat dan pegawai negeri di dalam Persekutuan Malaysia ini. Dan seterusnya, daripada nilai-nilai ini kita boleh masukkan terhadap pendekatan Islam Hadari yang telah diperkenalkan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi kita persilakan kepada pembentang seterusnya. Dan yang seterusnya adalah pendekatan Islam Hadari yang boleh diamalkan. Pelaksanaan pendekatan Islam Hadari adalah idea yang mencetuskan pelaksanaan pendekatan Islam Hadari yang mempunyai kaitan yang erat dengan konsep pemikiran tentang perkembangan tamadun Islam dari hubung kaitnya dengan persoalan mutakhir yang berlaku di Malaysia dan dunia Islam pada awal tahun 2000-an. Sebagai sebuah konsep, idea ini telah dibincangkan dalam seminar percambahan pemikiran Islam Hadari tamadun Islam di peringkat kebangsaan yang diadakan pada tahun 2002. Persidangan ini telah dirasmikan sendiri oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang ketika itu menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Walau bagaimanapun, konsep yang dibincangkan tidak membawa kepada pelaksanaan yang terancang kerana tidak ada tindakan susulan yang berkesan yang dilakukan selepas itu. Pendekatan juga bertujuan bagi menonjolkan ciri-ciri sebuah masyarakat moden dalam usaha meningkatkan kualiti insania yang celik, teknologi dan maju dalam bidang sains. 10 prinsip Islam Hadari yang digariskan bermatlamat bagi melahirkan masyarakat Islam moden yang mampu bersaing dalam dunia yang semakin mencabar ini. Pada Allah. Dan yang kedua, kerajaan adil dan beramanah. Ketiga, rakyat berjiwa merdeka. Penguasaan ilmu pengetahuan. Pembangunan ilmu seimbang dan komprehensif. Kehidupan kualiti, pembelaan hak minoriti dan wanita, keutuhan budaya dan moral, pemeliharaan alam sekitar, dan yang terakhir kekuatan pertahanan. Walaupun pendekatan ini dikaitkan dengan pembinaan tamadun umat Islam, namun prinsip yang digariskan turut memberikan ruang yang luas kepada pembelaan hak golongan minoriti dan dari kaum wanita. Pendekatan Hadari amat tepat pada masanya dan pelaksanaannya dilakukan umat dan unsur negatif selepas peristiwa 11 September 2001. Pendekatan Islam Hadari yang dilaksanakan di Malaysia yang bersifat moderat dianggap mampu memberikan wajah Islam yang universal yang boleh dijadikan model dan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Pada awal Islam Hadari diwar-warkan, penerimaan Islam Hadari adalah
Ramadan, pendekatan Islam Madari ketika pada diwar-warkan yang pertama dan mendapat sambutan dengan penuh harapan dan akan membuka lembaran baru dari segi pendekatan Islam dengan Malaysia sebagai model. Okey. Jadi kita bolehlah teruskan kepada konklusi. Jadi konklusinya adalah Malaysia masih mampu menerapkan pentadbiran dan Islam yang baik jika semua budaya dan amalan negatif dibuang. Sebagai contoh, amalan-amalan rasuah, amalan-amalan kroni. Jika perkara-perkara ini dibuang, maka insya-Allah pentadbiran Malaysia ini ke arah pentadbiran Islam yang lebih sejagat. Dan penerapan nilai-nilai Islam tidak hanya bertumpu terhadap pelaksanaan hukum dan undang-undang Islam itu sahaja. Akan tetapi, pemimpin kita sendiri haruslah mengamalkan prinsip-prinsip dan nilai tersebut, kerana daripada puncak kepimpinan akan turun kepada rakyat jelata yang di bawahnya. Jadi sekian, terima kasih.